Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Kita sampai di muka surat 112. Muka surat 112. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Mu'minun. Tafsir surah Al-Mu'minun yang diturunkan di Makkah. Pada malam ini kita masuk ayat 57. Ayat 57 daripada surah Al-Mu'minun, muka surat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Maksudnya bahawasanya segala mereka yang ada daripada takut Tuhan, mereka itu sangat takut pada azabnya. Tuan-tuan, malam ni kita nak baca ayat menceritakan tentang orang yang beriman. Dia ada ciri-ciri, dia ada sifat-sifat yang Tuhan sebut dalam Quran. Di antara sifat orang yang beriman itu, Tuhan kata innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Itu yang pertama, iaitu orang yang takut kepada Tuhan itu ialah orang yang takut kepada azab dia. Manusia kalau tak takut Tuhan, dia tak takut azab. Kalau dia tak kenal Tuhan, dia tak takut dekat Tuhan, tentu sahabat dekat dia dalam kubur ada azab kubur, sahabat tak berasa apa dia. Kalau dia satu orang yang tak kenal Tuhan, yang tidak takut pada Tuhan, tuan-tuan cerita dekat dia, kata dalam kubur Allah sediakan satu ulang, nama dia Suja'ul Aqra. Dia tak takut, pasal dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan yang buat ulang tu. Buat apa dia nak takut kat ulang tu? Kalau dia satu orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan, tuan-tuan tak cerita dekat dia tentang sirat, tentang titi siratal mustaqim. Tak sahabat kat dia tajam macam mana. Tak sahabat dekat dia ada besi duk cakok isi bagi jatuh gedebok dalam api neraka. Tak sahabat dekat dia sebab dia tak takut. Pasal apa dia tak takut pada azab Tuhan? Pasal dia tidak takut Tuhan. Ayat ni Allah nak abang macam tu. Firman Allah, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Maksudnya dan segala mereka yang ada mereka itu dengan segala ayat Tuhan mereka itu beriman sekaliannya. Ciri yang kedua, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang beriman ialah kalau dengar ayat Quran beriman. Itu ciri yang kedua. Kalau yang dibacakan dekat dia tu ayat Quran, dia dengar ayat Quran, yu'minun, beriman mereka itu. Tak ada cakap banyak dah. Kalau yang mai tu ayat Quran, kalau ayat tu meneguh perbuatan dia yang tak betul, lah tu juga dia tinggal perbuatan tak betul dia. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar Al-Khattab apabila turun ayat bagi tahu kata arak ni tak bagus. Ayat mula-mula turun habaq arak tak bagus saja. Dia dengar terus jadi gelisah. Terus jadi gelisah. Pasal apa? Pasal mengenangkan keliling rumah dia ada 60 biji tempayan arak. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, jelaskan kepada aku apa hukum minum arak. Turun ayat kedua. Ayat kedua turun, habaq kata, kalau kamu nak semayang jangan minum arak. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat kalau sekiranya kamu dalam keadaan mabuk arak. Dia bertambah gelisah. Balik rumah tak puas hati lagi. Pasal apa tuan-tuan? Iman ada dalam hati dia. Bila turun ayat, ayat tu menggerakkan hati dia. Dijumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, perjelaskan apa hukum minum arak. Tak clear, dia kata macam ni tak clear. Habaq kata arak ni ada manfaat, ada mudarat. Tak mahu, tak apa cantik. Habaq lagi kata kalau dekat nak semayang tak usah minum arak. Tak puas hati lagi. Dia pergi jumpa Nabi lagi, ya Rasulullah, tolong jelas dekat aku apa hukum minum arak. Allah buat turun ayat ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak, judi, tenung nasi, sembah tokong dan sebagainya, semua benda ni rijsun, keji, tak elok, min amali syaitan. Ini kerja syaitan. Tuhan kata fajtanibuh, hendaklah kamu jauhi perbuatan ni. Dia dengar ayat tu, bulat hati dia. Balik ke rumah, pukul 60 biji tempayan arak pecah melimpah di tepi rumah dia tanpa ada sikit pun rasa sayang, kerana Allah sudah kata benda ni tak boleh.
Maka itu sifat orang yang beriman. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wallazina hum biayati rabbihim yu'minun, iaitu orang-orang yang ayat-ayat Tuhan mereka, ayat Quran itu bila mereka dengar, mereka beriman. Firman Allah, wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. Sifat ketiga yang perlu ada pada orang yang betul-betul beriman ialah, dan segala mereka yang ada mereka itu dengan Tuhan mereka itu, tiada syirik mereka itu dengan satu lain pun. Tak syirik ke Tuhan. Kalau siapa mai kata apa, macam mana benda yang boleh membawa syirik, dia tak buat langsung. Dia kira Tuhan dia Allah, Tuhan yang esa. Tak sampai duk habak kata ada satu tangkai apa boleh bawa satu hikmat dekat kita. Tak sampai habak kata ada satu benda kalau sekiranya kita simpan dalam rumah, pencuri tak masuk dan sebagainya. Ni semua kepercayaan yang menyebabkan Tuhan dengan benda tu terpaksa berkongsi kuasa. Orang yang beriman, kepercayaan yang macam-macam ni tak lekat dalam diri dia. Tak lekat sama sekali. Itu sifat ketiga yang perlu ada pada orang yang beriman. Firman Allah, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan segala mereka yang mengeluar mereka itu barang yang diberi kepada mereka itu, yakni daripada sedekah, zakat dan amal-amal yang soleh-soleh. Sifat yang ketiga, yang keempat yang perlu ada pada orang yang beriman ialah orang yang mudah membelanjakan pada jalan Allah. Apabila Allah bagi dekat mereka rezeki lebih, mereka ingat ke orang lain. Allah bagi dekat mereka rezeki lebih sikit, mereka teringat ada orang yang perlu diberi lebihan daripada apa yang Tuhan bagi ke mereka. Tidak cukup dengan mereka ni ada rezeki lebih, mereka sanggup bagi dekat orang. Tidak cukup dengan itu, Tuhan kata wa qulubuhum wajilah. Dan hati mereka itu takut bahawa tiada diterima daripada mereka itu. Dua orang. Nak boleh kejadi kita ni mudah nak tolong orang tu susah dah yang tu pun. Dah boleh bagi tolong kat orang tu tak cukup lagi, dia kena ada satu lagi sifat kepada orang yang suka bagi dekat orang ni, iaitu wajilah. Dalam hati ni dia rasa ketang. Walaupun dia bagi, dia duk fikir ni aku bagi ni ikhlas kadang-kadang. Kalau tak ikhlas, tak boleh apalah dekat aku. Kalau aku bagi ni ikhlas, mudah-mudahan Allah terima amalan ini sebagai amal baik. Itu yang keempat yang perlu ada pada orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, annahum ila rabbihim raji'un. Kerana mereka itu kepada Tuhan mereka itu kembali sekaliannya. Kerana mereka tahu hidup ni tuan-tuan last sekali mati. Ni kita duk hidup hari ni satu hari mati. Takut duk dengar cerita orang mati lah, takut duk sehat-sehat boleh mati. Baru-baru ni satu doktor di hospital besar Pulau Pinang, GH Penang, satu doktor baru keluar universiti, bertugas di hospital tu, baru 3 bulan kerja, baru rasa gaji ni, kerja mengaji sampai 6-7 tahun nak jadi doktor. Baru keluar kerja, baru 3 bulan rasa gaji. Setelah 7 tahun mengaji, baru 3 bulan rasa gaji. Baru 2 minggu menikah. Habis kerja, nak balik, turun pergi bilik doktor, sembang-sembang sama dengan doktor, melawak apa semua lebih kurang. Keluar daripada bilik doktor tu, pergi dekat kereta, buka kereta, masuk, start enjin, tarik. Doktor start enjin, tarik, berbuih mulut ni. Ada orang kebetulan lalu dengan kereta situ, nampak awak dia ni berbuih mulut, mata putih. Orang berhenti kereta, pergi buka pintu kereta dia, buka tengok atas bau ni ada tu doktor duk test tu. Ni cara macam tu, lari masuk dalam hospital pagi, pakat keluar habis doktor-doktor dalam hospital, mai tengok kawan dia usung awak masuk, lah tu juga segala macam pakar ada di hospital tu pakat test. Dia kata satu orat dia sudah pecah dalam kepala. Lah tu juga usung buat masuk dalam bilik operasi, lah tu juga operate kepala ni. Sebab mereka sama-sama doktor, mereka lain. Lah tu juga tolong nak selamatkan juga. 4 jam selepas pembedahan meninggal dunia. Doktor cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, kita bila macam tu punya kejadian jadi depan mata, yang tiba ni cukup kuat. Sudahlah dia doktor. Bila dia kena macam tu, dibantu oleh doktor-doktor,
Kalau Tuhan kata habis-habis, dia kata. Yang tiba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kena ingat, kita hidup ni, kemuncak, ujung, matlamat kepada hidup kita ni mati. Lepas mati itu ada satu lagi negeri, negeri akhirat. Negeri ni, negeri hak kekal abadi. Selama-lama kita akan hidup di sana. Baik buruk, elok tak elok, nasib kita semasa di negeri akhirat itu bergantung kepada kita atas dunia Allah ni macam mana. Kalau atas dunia ni kita betul-betul buat apa pun kerana mencari keredaan Allah. Kalau atas dunia ni kita betul-betul buat apa pun kerana takwa Allah, kerana takut kepada Allah. Kita buat apa pun, kita jaga, kita pastikan, kita halusi semua benda kerana kita takut kepada Allah. Mudah-mudahan di sana selamat kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Bermula mereka itu, yakni orang-orang yang bersifat dengan 4 sifat tadi. Dia kata 4 sifat tadi apa? Jom kita tengok balik. Yang pertama, takut kepada Tuhan. Yang kedua, beriman dengan ayat-ayat Quran. Yang ketiga, tidak syirik kepada Tuhan. Yang keempat, apabila mereka ada lebihan harta, mereka bagi nafkah untuk jalan Allah. Dan mereka takut kalau-kalau kebaikan yang mereka buat tidak diterima sebagai kebaikan di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang ada 4 sifat itu, bersegera mereka itu kepada segala kebajikan. Tuhan kata, orang hak jenis macam ni, hala ke kebajikan mereka cepat. Orang hak jenis ada 4 sifat ni, hak jenis takut dekat Tuhan. Kalau orang ajak ke arah kebajikan, kebaikan ni dia sampai dulu. Orang-orang yang ada 4 sifat ni, mereka ni kalau sekiranya hala ke nak dengar ayat Quran, nak dengar apa Allah kata, mereka dulu sampai. Mereka ni kalau jenis hak nak syirik dekat Tuhan, mereka dulu lari. Mereka ni kalau jenis nak bagi derma sumbangan kebaikan dengan tujuan untuk mencari keredaan Allah, mereka dulu nak buat benda-benda macam ni. Dan mereka itulah baginya kebajikan dahulu sekalian pada ilmu Allah. Dia kata, mereka ni semua dapat kebaikan sejak daripada atas dunia lagi. Allah tahu mereka akan diberi kebaikan sejak di atas dunia lagi. Iaitu dengan mati mereka ni mati husnul khatimah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tiadalah kami berhati kepada seorang melainkan yang sekuasanya. Tuhan kata tak ada lah. Dalam syariat Islam ini tidak ada satu perintah yang Allah suruh kita buat yang kita tak boleh buat. Tak ada. Hak Tuhan suruh buat ni semua kita boleh buat. Cuma nak buat tak mau aja. Tapi tang boleh buat, kita mempunyai capability untuk buat. Kita boleh buat. Kalau Tuhan suruh kita semayang 5 waktu sehari semalam, perintah semayang 5 waktu tu Tuhan dah tahu dah. Semua manusia boleh buat. Kalau manusia tu tak buat, dia saja bantah tak mau buat. Kalau Allah perintahkan orang perempuan suruh pakai tudung, tutup aurat, jangan bagi nampak rambut dan sebagainya, Allah tahu dah bahawa orang perempuan mampu nak buat benda tu. Kalau dia tak buat, saja bantah. Bukan kerana dia tak mampu buat. Semua perintah Allah dalam Quran ni Allah tahu dah. Dia perintah tu benda yang manusia mampu buat. Maka Allah kata dalam ayat tu, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak beratkan manusia buat satu benda melainkan kami pasti dia mampu buat benda tu. Baru kami fardukan benda tu kepada dia. Maka barang siapa tidak kuasa sembahyang berdiri, maka sembahyang duduk. Punyalah Allah nak suruh kita buat. Kalau sekiranya ditakdirkan dia sakit, dia tak boleh nak sembahyang berdiri, Allah benarkan dia sembahyang duduk. Duduk pun tak boleh, Allah benarkan dia sembahyang sambil mengiring. Sambil nak mengiring pun tak boleh. Sakit ni, uzuk ni terlampau, Allah benarkan dia sembahyang dalam keadaan guna pelupuk mata aja. Kalau sampai nak main pelupuk mata, nak jegir, nak tunjuk kata berdiri, nak buat redup sikit mata, tunjuk kata rokok, kemudian nak pejam seolah-olah kata sujud, hak tu pun tak mampu. Tuhan kata semayang pakai ingat dalam hati aja. Yang penting kamu semayang, kamu ingat kata. Itu syariat Islam. Islam tak pernah bagi susah orang. Saya banyak kali baca surah Taha. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
Taha, Tuhan kata 2 huruf, siapa pun tak tahu apa makna dia, Allah sahaja yang mengetahui. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turun Quran kepada kamu dengan tujuan nak bagi kamu susah. Quran makna dia semua ayat yang ada dalam Quran tu, segala perintah Allah yang ada dalam Quran tu, Allah bukan nak bagi kita susah. Tapi kalau kita ikut, kita akan rasa senang banyak. Tak ada kumpulan mat komando mat apa, tak ada. Tak ada orang nak mencuri dalam dunia ni. Pasal apa? Pasal dia taat kepada perintah Allah. Tak ada orang nak pergi rompak bank. Pasal apa? Pasal dia tahu rompak bank itu boleh menyebabkan dia binasa dunia, akhirat dia kena tanggung besar pembalasan di sisi Allah. Manusia kalau sekali dia faham Quran yang Allah buat turun kat dia, di peringkat pemerintahan buat cara perintah yang Allah suruh dalam pemerintahan, di peringkat orang ramai turut lagu macam mana Allah suruh kepada orang yang hidup dalam masyarakat dan sebagainya, tidak akan ada huru-hara, tidak akan ada jenayah, tidak akan ada benda-benda tak elok berlaku dalam dunia. Demikianlah yang dikatakan syariat Islam diturunkan untuk kebaikan semua orang, bukan nak buat nanya siapa-siapa. Dan barang siapa tiada kuasa puasa dalam sakit dan musafir, maka berbuka dan qada kemudiannya. Itu dia Islam. Orang Islam wajib puasa. Tapi kalau sekiranya kamu sakit, kamu dalam musafir, jauh, susah dan sebagainya, kamu dibenarkan untuk tak puasa dengan syarat kamu ganti pada hari yang kamu selesa. Begitu sekali syariat Islam ni bagi kelonggaran kepada manusia. Longgar bukan bermaksud nak suruh kita halal balaikan agama, tapi longgar supaya manusia tidak rasa syariat Islam ni membebankan dia. Firman Allah, waladaina kitabun yantiqu bil haq. Dan pada sisi kami ada kitab yang berkata-kata dengan sebenar. Tuhan bagi ingat. Tuhan kata baik-baik, aku nak bagi ingat dekat kamu semua. Ada satu kitab, yang kitab ni di hari akhirat itu dia akan bercakap. Tiap-tiap manusia ada kitab, Raqib dan Atid, mencatat dalam kitab. Maka kitab ni Tuhan kata waladaina kitabun yantiqu bil haq. Dan pada kami ada satu rekod, ada satu kitab, ada satu buku rekod yantiqu bil haq, yang dia boleh bercakap esok di hari akhirat. Dia bercakap dengan benda benar. Dengan barang yang dikerjakan oleh seseorang. Semua hak kita buat atas dunia ni, daripada akil baligh sampai nyawa rentak keluar daripada badan kita, semua benda direkod, dan buku rekod itu akan bercakap depan Tuhan. Iaitu Luh Mahfuz. Dia kata, iaitu benda ni sudah pun diputuskan di Luh Mahfuz dulu lagi, tentang rekod yang akan ada pada setiap manusia yang mukallaf. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuzlamun. Dan mereka itu, yakni segala orang yang mengerjakan amalan itu, tidak dizalimi akan mereka itu. Tuhan kata, hampa tak usah takut. Kalau hampa buat baik, malaikat tulis baik. Kalau hampa buat tak baik, malaikat tulis benda tak baik. Tuan, niat kita macam mana? Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis itu diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Nabi SAW kata, setiap manusia Tuhan tengok niat dia bagaimana. Barang siapa yang hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu, hijrah kerana nak mencari keredaan Allah dan Rasul. Dia hijrah, Nabi perintahkan orang Islam, Allah suruh aku bagi tahu dekat kamu semua, kita kena hijrah ke Madinah kerana bumi Makkah sudah tidak menjamin keselamatan kepada kita semua. Allah suruh kita pindah ke Madinah dengan membawa iman dan Islam kita. Bila Nabi keluar arahan macam tu, orang yang dengar ni dia ada banyak. Sebahagiannya, okey, oleh kerana Allah yang kata, oleh kerana Nabi bagi tahu kat kita, jom kita hijrah kerana Allah dan Nabi. Itu sebahagian. Sebahagian hal lain pula dia kata, oh cantik. Dia kata, pasal apa? Dia ada satu perempuan di sana duk tunggu nak kahwin dengan dia. Cantik. Dia kata, perintah Tuhan mai memang kena time aku pun duk ingat Nabi.
Dia hijrah sama dengan sahabat lain juga. Hijrah, orang tengok nampak dia hijrah tu macam orang lain hak niat kerana Allah dan Rasul, tetapi dia ada niat lain. Nabi kata barang siapa yang hijrah itu li dunya yusibuha, kerana tujuan-tujuan keduniaan, awi imra'atin yankihuha, ataupun dia hijrah tu kerana ada satu perempuan duk tunggu nak kahwin dengan dia di sana, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia dapat apa yang dia nak. Kalau dia nak dunia, mungkin ada dunia duk tunggu dia di sana. Kalau dia nak perempuan, mungkin perempuan tu tunggu dia di sana, tapi dia tidak dapat Allah dan Rasul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Islam. Dia pesan kat kita begitu. Buat kerja apa pun, niat kita paku betul-betul. Aku buat ni kerana Allah. Kalau dia main lintasan lain, astagfirullahaladzim, aku tak mau yang ni semua, aku nak cari keredaan Allah. Dia main lintasan ni mesti main punya, tepih buang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kurang kebajikan ataupun lebih kejahatan, Allah tidak akan zalim kita ni dengan bagi kita buat benda baik, Allah tak bagi markah baik, tak bagi pahala baik dekat kita. Ataupun kita buat benda hak jahat sikit je, Tuhan tulis dosa sampai banyak-banyak dekat kita, dah, Tuhan tak buat macam tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu buat benda baik kecil besar debu, Tuhan akan kira itu kebaikan. Kamu buat benda tak baik kecil besar debu, Allah kira itu sebagai satu benda tak baik. Semua direkodkan oleh Raqib dan Atid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang soal-soal ini. Firman dia, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza, tetapi hati mereka itu, yakni hati segala kafir itu, pada jahil daripada ini Quran daripada Allah. Allah buat turun ayat Quran dekat Nabi. Nabi baca ayat ni di depan orang-orang kafir musyrikin yang reti Arab ni. Baca bagi mereka dengar. Mereka dengar, mereka tak percaya. Kata ayat ni Tuhan buat turun. Mereka kata Nabi reka. Nabi baca tiap-tiap ayat yang Allah buat turun mereka. Dia Nabi baca di depan orang-orang ni semua. Nabi baca, mereka dengar. Dan mereka faham pasal mereka Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan mereka tak faham, mereka faham setiap patah perkataan yang ada dalam Quran tu, semua mereka faham. Mereka kagum, dalam hati mereka rasa kagum dengan keindahan bahasa Quran tu. Tapi oleh kerana kedegilan mereka kata ni bukan Quran, ni bukan Tuhan buat turun, Muhammad reka. Allah sebut tentang kisah mereka ni, dan kedegilan dan kebejatan mereka ni Allah sebut dalam Quran. Dan hukum di dalamnya hukum Allah. Dia tak percaya kata hukum yang ada dalam Quran tu Allah yang tentukan. Dia kata Nabi Muhammad punya. Nanti kalau biasa baca buku orientalis barat tulis, buku-buku yang ditulis oleh George Bernard Shaw, pergi kedai-kedai buku popular, ada kedai-kedai supermarket besar, pergi kedai buku popular, ada buku-buku Bernard Shaw ni, ada, boleh beli, banyak dia tulis. Tajuk hebat-hebat, The Genuine Islam, Islam yang original, yang asli. Tu nama tajuk buku dia. Tengok nama Bernard Shaw. Dia bapa orientalis. Dia buat kajian tentang Islam. Tetapi dia kaji Islam untuk nak menjahanamkan dan nak memusnahkan Islam. Dia tulis macam-macam dalam buku tu. Undang-undang yang ada dalam Quran, undang-undang potong tangan, undang-undang macam-macam ada dalam Quran, undang-undang sebat kat atas penzina dan sebagainya, semua ni dia kata Muhammadan law. Dia kata ini undang-undang Muhammad, dia kata. Dia tak sebut kata undang-undang Allah, dia kata Muhammadan law. Ini undang-undang Muhammad. Ada orang Islam yang terpengaruh dengan tulisan-tulisan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walahum a'malun min duni zalik, dan bagi mereka itu, yakni bagi kafir-kafir itu, amalan daripada lain yang demikian itu, yakni yang dikerjakan oleh segala orang yang mukmin, iaitu 4 perkara yang dahulu itu. 4 tadi. Kalau sekiranya orang yang beriman ni takut Tuhan, orang kafir tak takut. Dia sebalik. Kalau orang yang beriman ini sentiasa beriman dengan ayat-ayat Quran, orang kafir tak percaya langsung. Kalau sekiranya orang yang beriman ini tak syirik Tuhan, orang kafir, mereka syirik kerja mereka hari-hari. Tuhan mereka tak tahu berapa banyak dia ada.
Kalau sekiranya orang yang beriman ada duit lebih nak infak pada jalan Allah, dan bila dia belanja duit pada jalan Allah, dia takut Allah tak terima amal yang dia buat sebagai amal baik. Orang kafir tak. Dia kalau dia bagi apa-apa derma dan sebagainya, dia nak kepada publicity. Dia suka berbangga-bangga. Dia terbalik daripada orang yang beriman. Firman Allah, hum laha amilun. Mereka itu, yakni kafir ni, baginya beramal sekalian. Dia kata, orang-orang kafir ni semua, empat benda tadi, mereka terbalik-terbalik semua. Maka dia azab mereka itu atasnya. Kerana mereka tadi ni tak takut Tuhan, tak percaya Quran, sentiasa duk syirik Tuhan dan sebagainya. Kerana tu, maka mereka pasti akan diazab oleh Tuhan. Firman Allah, hatta iza akhadna mutrafihim bil azab idza hum yaj'arun. Sehingga apabila kami ambil akan orang-orang kaya dan kepala-kepala mereka itu dengan azab, yakni bonus perang Badar. Tiba-tiba mereka tu menangis dan minta tolong. Maka kata bagi mereka itu, la taj'arul yawm innakum minna la tunsarun. Jangan kamu menangis hari ini, bahawasanya kamu daripada kami tidak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tuhan kata mereka ni tak dapat pengajaran. Teruslah kata apa, teruslah nasihat, teruslah marah, teruslah kata apa. Tak dapat pengajaran daripada Tuhan. Tak dapat. Sehinggalah bila berlaku perang Badar, semua kepala-kepala Quraisy, kepala-kepala samsing dalam masyarakat Quraisy ni, semua ditakdirkan Allah mati dalam perang Badar. Bila mereka tengok ketua-ketua mereka, kepala-kepala mereka mati, masa tu baru merau menjerit minta tolong daripada orang Islam. Allah kata dalam ayat ni, la taj'arul yawm, tak usah hari ni, tak usah minta tolong apa, innakum minna la tunsarun. Hari ni tak ada siapa akan tolong kamu semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksud dia, Tuhan nak abang kat kita, tumpang kita ni Allah duk bagi peluang menyawa, duk tarik nafas lepas nafas, tarik nafas lepas nafas, boleh duk suak nasi semulut dua, boleh duk berjalan sana sini dan sebagainya. Masa ni mau dengar ayat Quran, masa ni mau dengar hadis-hadis Nabi SAW. Masa ni bila dah hidup ni, bila dah nyawa dah sampai di gar-garah, masa tu nak teriak, nak meraung, nak habaq kata saya nak terima Quran, masa tu duk habaq kata saya nak pergi masjid mengaji dan sebagainya. La taj'arul yawm, hari ni Tuhan kata tak ada masa dah aku nak tolong hampa semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Sesungguhnya adalah ayat, dia sebenarnya ayat tu habis di situ habis. Ayat 66 tu dia daripada qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun sampai tentu habis ayat 66. Hak berikut tu dia sambung sekali tu, mustakbiri nabihi samiran tahjurun, yang tu ayat 67. Tu dia cantum sekali, lepas tu cerita bersambung. Tapi dari segi wakafnya dekat sana tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh adalah ayat aku dibaca atas kamu. Tuhan kata dulu masa hidup atas dunia dulu orang duk baca ayat Quran, hampa duk dengar. Maka adalah kamu atas kening, kamu kembali belakang. Maksudnya depa bila Quran dibacakan dekat depa duk buat angkat kening, duk buat sombong, duk buat tak pakai. Bila orang baca ayat Quran habaq macam ni, dia beralih tengok kawan dia duk buat angkat kening. Hak ni kudu abang tadi, dia buat main-main. Yang dibacakan tu, yang dia duk dengar tu ayat Quran. Tapi dia ni jenis manusia tak beriman, dia tak mau nak pakai ayat Quran. Bila orang baca ayat Quran, orang baca ayat betul, orang terjemah cara betul, orang terang ayat tu dengan maksud yang betul, dia dengar tu, dia duk buat angkat kening ke kawan dia. Yang tu abang tadi, hak jenis macam ni dia kata, dahulu hal takabur kamu daripada beriman dengannya. Tuhan kata mustakbiri nabihi, dahulu hal takabur kamu daripada beriman dengannya. Maksud dia, kamu tak dengar lagi, kamu tak tahu apa lagi hak dia kata, kamu dah tak mau pakai dah, kamu takabur awal-awal lagi dah. Ada orang macam ni, dia tak mau dengar pun, dia tak bersedia untuk dengar, dia terus tolak. Dengar dulu.
Apa dia cerita sebenar macam mana? Dengar dulu. Dah lepas dengar, kita buat keputusan. Tak dengar lagi, terus buat keputusan. Kata, tak boleh macam tu. Itu sifat orang musyrikin. Orang Islam, bagi jelas dulu. Apa dia? Quran kata apa? Dengar dulu. Dengar ayat Quran. Oh, macam tu. Bila didengar, betul-betul. Quran ni tuan-tuan, dia menyentuh hati kita. Quran ni, Sayyidina Umar Al-Khattab yang begitu punya garang, begitu punya something sebelum Islam dia, bila dia dengar ayat surah Taha yang kita baca tadi, dia dengar ayat tu main duk ketuk hati dia. Main duk ketuk, tup di hati dia. Ayat tu mengetuk hati dia. Dia orang cerdik, dia orang bijak, dia pemimpin di kalangan Arab Quraisy. Dia faham sangat bahasa Arab. Bila ayat tu main macam tu, dia dengar ayat tu duk jerak masuk dalam hati dia. Jerak masuk. Dia tak boleh tahan dah. Dia kata dia nak kena jumpa Muhammad. Masalah dia, sebelum ni dia tak pernah dengar. Sama macam orang tak main mengaji, sama. Dia tak pernah main. Dia duk kata tak bagus. Mai dulu, mai start dengar. Ni hadut habang ni untuk kebaikan kita. Pakat-pakat dengar, pakat-pakat pembetul. Tentang mana silap. Pada awal dah tak mau main dengar, dia kata tak habis. Nampak pergi duduk dengar dia tu orang beragama ke dia, orang buang dia dah. Hang pernah dengar ke? Hang kenal ke dia ni? Hang tahu dah apa yang dia duk kata di masjid selalu? Tak tahu, aku tak mau dengar dah dia ni, memang tak boleh pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sikap yang macam tu tak ada untung siapa-siapa. Bahkan yang ruginya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata qad kanat ayati tutla alaikum. Adalah dulu dibacakan ayat-ayatku ke atas kamu semua. Fakuntum ala a'qabikum tankisun. Tapi kamu duk buat akak kening, duk buat tak heran, kamu duk buat sombong dengan ayat-ayat aku. Mustakbirina bihi. Kamu tunjuk takabur sedangkan kamu belum dengar lagi ayat-ayat aku. Firman Allah, samiran tahjurun. Bahkan bercerita malam keliling Baitullah. Tak dengar lagi. Tak dengar. Nabi Muhammad duk mengajar Quran. Nabi Muhammad duk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad duk cerita tentang wahyu yang turun kat dia. Duk ajak dekat sahabat-sahabat ni. Orang jemput mereka, jom kita pergi dengar sekali. Nabi Muhammad nak kata apa? Tak pergi. Nabi Muhammad ni tak betul. Jom pergi dengar. Pergi dengar dulu sekali. Lepas dengar, hang kata betul. Tapi aku tak pergi. Dia orang tak betul. Sudahlah tak pergi. Tuhan kata pula, samiran tahjurun. Dia boleh tidur tunggu di tepi Kaabah ni. Ni kafir Quraisy. Ditunggu di tepi Kaabah yang pada masa tu penuh dengan berhala di keliling lah. Dia boleh pergi tunggu di tepi Kaabah tu samiran. Duk cakap-cakap cerita pasal Nabi Muhammad. Dia boleh duduk tu dengan duduk mencerca Nabi Muhammad, duduk mencaci Nabi Muhammad, duduk kata Nabi Muhammad tak betul, duduk kata Nabi Muhammad gila. Dia boleh habis masa duk kata dekat Nabi Muhammad, tak mau pergi dengar Nabi Muhammad kata apa. Mereka ni samiran tahjurun, hal keadaan mereka ni bercerita malam keliling Baitullah. Sedangkan kamu tinggal akan Quran tadi. Quran yang Nabi Muhammad duk ajak tu, mereka tak dengar, mereka tinggal Quran, mereka main duk buang masa, duk kutuk Nabi Muhammad. Yang ni sibuk dengan cerita pada cerca Nabi dan mencerca Quran. Itu dia. Tuan-tuan, baca tafsir ni dia kejap sebenarnya. Tafsir ni ayat Allah. Bila kita baca ayat-ayat Tuhan, dia bagi mai dekat kita. Dia mai di hati ni, dia peteri masuk dalam hati ni, bagi lekat. Kita dengar-dengar, kita terbayang dalam kepala kita. Berlaku benda yang Quran sebut dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, afalam yadabbaru wal qaul. Maka apa tidak ambil tadbir fikir mereka itu akan Quran yang menunjuk atas kebenaran Nabi SAW. Awaklah hampa ni tak mau dengar Quran, yang kalau sekiranya hampa dengar Quran itu memang membawa pengajaran, dan Quran menceritakan tentang Nabi Muhammad ni siapa. Ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ataupun datang akan mereka itu oleh barang yang tiada datang akan bapa-bapa mereka itu yang dahulu kala. Awak pasal apa yang hampa tak mau pergi dengar? Nabi Muhammad cakap, adakah kerana benda hak Nabi Muhammad duk beritahu tu, mak pak hampa, tok nenek hampa tak pernah dengar, kerana tu hampa pun tak mau dengar? Ada orang macam tu.
Dia kata ni tak betul ni. Dah lama dah orang duk buat macam ni macam mana. Dengar, mereka tinggal Quran, mereka main duk buang masa. Duk kutuk Nabi Muhammad. Yang ni sibuk dengan cerita pada cerca Nabi dan mencerca Quran. Itu dia. Tuan-tuan, baca tafsir ni dia kejap sebenarnya. Tafsir ni ayat Allah. Bila kita baca ayat-ayat Tuhan, dia bagi mai dekat kita. Dia mai di hati ni, dia peteri masuk dalam hati ni, bagi lekat. Kita dengar-dengar, kita terbayang dalam kepala kita. Berlaku benda yang Quran sebut dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, afalam yadabbaru wal qaul. Maka apa tidak ambil tadbir fikir mereka itu akan Quran yang menunjuk atas kebenaran Nabi SAW. Awaklah hampa ni tak mau dengar Quran, yang kalau sekiranya hampa dengar Quran, Quran itu memang membawa pengajaran dan Quran menceritakan tentang Nabi Muhammad ni siapa. Ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ataupun datang akan mereka itu oleh barang yang tiada datang akan bapa-bapa mereka itu yang dahulu kala. Awak pasal apa yang hampa tak mau pergi dengar Nabi Muhammad cakap? Adakah kerana benda hak Nabi Muhammad duk beritahu tu mak pak hampa, tok nenek hampa tak pernah dengar, kerana tu hampa pun tak mau dengar? Ada orang macam tu. Dia kata ni tak betul ni. Dah lama dah orang duk buat macam ni, macam mana dia main duk abang tu ni dah. Kita ikut tok nenek kita. Tok nenek kita dah duk buat lagu tu lama dah. Walaupun Quran tegur kata benda tu tak betul, walaupun hadis Nabi tegur benda tu tak betul, tak sah pakai. Yang ni semua kita pakai tok nenek kita duk buat dulu. Ada juga orang jenis macam ni. Ayat Quran mai terang-terang depan dia. Terang-terang dia baca, dia tengok makna, dia tengok tafsir, betul dah. Tapi tolak juga. Pasal apa? Kita kira dulu. Awak main hadis Nabi daripada Sahih Bukhari, daripada Sahih Muslim dan sebagainya, buka main tunjuk hadis tu bagi dia baca-baca angguk-angguk. Dia kata tak kau orang dulu-dulu tak tahu. Tak pakai juga. Kok mana pun tolak hak ni, pakai hak dulu-dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dia kata awak hampa tak mau ikut Nabi Muhammad ni, adakah kerana hak Nabi Muhammad bawa ni tok nenek hampa aba'ahum, bapak-bapak nenek moyang kamu dulu tak jumpa benda ni, maka hampa pun tak mau benda ni? Adakah kerana tu? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataupun tiada kenal mereka itu akan rasul mereka itu. Yang hampa tak mau ikut Nabi Muhammad ni, adakah kerana hampa tak kenal dia? Awak dia ni mai pada langit ke? Awak dia ni keturunan dia hampa tak kenal ke? Awak dia ni orang luar kata tomai sini makam dengan kerana tu kita tak boleh ikut dia. Pasal apa yang awak tak mau ikut Nabi ni? Tuhan seolah-olah heran dengan mereka ni. Pasal apa yang tak mau ikut Nabi Muhammad ni? Adakah kerana kamu tak kenal keturunan Nabi ni? Maka mereka itu baginya engkar sekalian. Maka dengan kerana tak kenal dia ni, maka hampa tak mau ikut dia. Adakah kerana tu? Betul ke hampa tak kenal Nabi Muhammad ni? Am yaquluna bihi jinnah, ataupun kata mereka itu dengannya, yakni dengan Nabi itu majnun. Ataupun hampa tak mau ikut dia ni pasal apa? Pasal hampa kata dia gila. Jinnah ni makna gila. Dengan bubuh nama Muhammad Ali Jinnah ke apa ke? Jinnah itu makna dia majnun, makna dia gila. Ya. Awak dia kata hampa tak mau ikut Nabi Muhammad pasal hampa kata dia gila. Begitu Tuhan kata. Bal ja'ahum bil haqq. Tetapi bawa datang dia akan mereka itu dengan yang hak dan sebenar. Tuhan kata aku nak bagi tahu dekat hampa, Nabi Muhammad ni kalau dia mai cakap dekat hampa, hak dia cakap ni semua benar. Kalau tak ikut apa hak dia bawa, bermakna hampa tak mau ikut kebenaran. Yang tu aja Tuhan kata. Yakni yang hak yang dibawa oleh Nabi iaitu Quran, yang melengkapi atas tauhid Allah dan segala syariat Islam. Yakni segala kafir Mekah ketahui Nabi Muhammad itu benar. Dan dia mendatang dengan tauhid yang bawa datang oleh Rasul dahulu kala. Dan kenal akan dia dengan siddiq. Dan kenal Muhammad dengan amanah. Dahulu daripada dakwah jadi Nabi. Itu dia. Sebenarnya mereka ni kenal Nabi ni. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam ayat lain Tuhan kata begitu. Kafir musyrikin ni ya'rifunahu. Mereka kenal Nabi Muhammad ni. Mereka kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka kenal Nabi ni daripada mak pak dia, tok wan dia, tok nek dia, pak penakat dia, semua mereka kenal. Bahkan Nabi Muhammad ni masa kecil, mereka panggil dia Al-Amin. Seorang yang amanah.
Bahkan semasa Hajarul Aswad jatuh daripada dinding Kaabah, mereka terima Nabi Muhammad jadi hakim. Nak selesaikan masalah, nak bubuh balik Hajarul Aswad di tempat dia. Bermakna berdasarkan track record. Berdasarkan rekod Nabi Muhammad dulu-dulu, memang Nabi Muhammad ni orang baik. Sebelum Nabi Muhammad mengaku kata dia Nabi lagi dah mereka kata dia baik. Tapi bila dia mengaku kata dia jadi Nabi, puk ketir batu mai kat dia. Oh, jadi sebenarnya apa masalah hampa ni? Adakah masalah hampa tak percaya Nabi Muhammad? Adakah masalah hampa kata Nabi Muhammad gila? Adakah masalah hampa kata Nabi Muhammad jahat? Apa masalah hampa yang hampa tak boleh ikut dia? Bila cek bukan masalah yang tu semua. Masalah dia ialah degil. Satu, saja tak mau ikut. Walaupun hati mengaku Nabi Muhammad betul dan baik. Ini masalah dia. Nah. Dan dia tiada gila. Dan wajib diikut orang yang semacam dengannya. Mereka tahu kata Nabi Muhammad tak gila. Langsung tak gila. Bahkan dalam hati kecil mereka tahu kata orang yang macam Nabi ni wajib diikut orang yang macam ni. Dia kata. Mereka sama mereka sendiri tak percaya. Aku. Abu Jahal tengok Abu Lahab pun. Dia kata aku tak percaya dia ni. Tu kawan baik tu. Pasal kawan baik tu tak percaya. Pasal kenal. Dia ni, itu dia tiba duit tu aku tahu. Dia kenal kawan dia tu. Tapi dia berpakat juga duduk atas kebatilan tu. Dia pakat juga. Dia kenal Nabi Muhammad ni jujur, amanah, bukan jenis. Makan duit tak elok dan sebagainya. Dia kenal Nabi Muhammad baik. Tapi dia padam cerita kebaikan Nabi Muhammad tu kerana kedegilan dia. Dia tolak Nabi Muhammad. Dia kata gitu. Dan dia kata wajib diikut orang yang macam ni. Kalau macam Nabi Muhammad ni punya baik, kalau dia kata apa pun kita kena ikut. Dia orang baik. Terbukti dia orang baik. Maka tiada sebab, tiada ikut itu. Melainkan ainat dan bantah. Sebenarnya yang tak mau ikut Nabi Muhammad ni, bila dibuat kajian, bila duk cek-cek balik, sebenarnya satu aja masalah dia. Masalah dia ainat. Ainat ni maksudnya degil. Degil yang tak boleh makan nasihat. Orang Arab kata ainat. Dan bantah mereka ini. Firman Allah, wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Dan kebanyakan mereka, yakni kafir-kafir ini, bagi yang sebenar itu benci sekaliannya. Itu aja. Tuan-tuan, saya nak ingatkan kita tengah baca Quran lah ni. Ini ayat Quran. Ini ayat Quran. Tuhan kita, Allah, yang kita semayang hari-hari 5 waktu, semayang sembah dia. Bulan puasa sampai tak tergelincang satu hari pun main semayang tarawih. Semayang tarawih tu kerana sembah dia. Tuhan tu lah yang turun ayat ni. Ayat kita duk baca lah ni. Pasal apa di satu ketika kita semayang sujud sampai bukan-bukan punya nak membesarkan Allah, tiba-tiba main ayat Quran kita tak mahu pakai pasal apa? Tanya diri kita sendiri. Pasal apa? Layakkah kita bersikap macam tu? Di satu ketika kita ni Allah punya minta dekat Tuhan ni tak tahu nak abang. Minta doa berketak-ketak tangan. Minta dekat Tuhan ni. Kita mengaku kata Tuhan ni Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Tiba-tiba bila main baca ayat-ayat macam ni, kita tak mahu pakai. Pasal apa kita jadi macam tu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ittaba'al haqq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna." Dan jika ikut oleh yang benar, yakni Quran itu, akan hawa nafsu mereka itu, nescaya jadi binasa langit, bumi dan barang yang di dalamnya. Itu dia. Kaedah dia macam tu, tuan-tuan. Kaedah dia kita kena ikut Quran. Itu kaedah dia. Kita tak boleh suruh Quran ikut kita. Tak boleh. Sebab kita ni nafsu. Kita ni nak buat apa berdasarkan nafsu. Kita tak boleh suruh Quran ikut kita. Quran kata arak haram, nafsu kita mau arak ni dihalalkan. Maka kita nak paksa Quran suruh kata arak halal. Tak boleh. Tak boleh. Kalau paksa juga Quran suruh ikut nafsu kita, dia kata la fasadatil ardu was sama, la fasadatis samawati wal ard. Dia kata langit bumi semua hancur binasa habis. Kalau Quran yang Allah turun untuk kita jadikan pedoman hidup tu kita suruh dia ikut kita, hancur langit bumi ni. Tuhan kata. Tak boleh, kena ikut Quran. Begitu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, kalau kamu ikut, kamu bawa Quran suruh ikut nafsu kamu, binasa segala langit bumi dan yakni dan segala benda yang ada di dalamnya. Yakni keluar daripada peraturan yang dilihat kerana ada bertegah-tegahan pada adat ketika berbilang raja pada satu negeri. Dia kata adat akal kita fikir pun macam tu. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau sekiranya dalam rumah ada dua ketua. Kita suami pun ketua, bini kita pun nak jadi ketua, lebih daripada ketua pula. Dia tak boleh dalam sebuah rumah seorang aja yang akan buat keputusan, seorang aja.
Hak seorang lagi penasihat kita. Tuan penasihat 20%. Tak bolehlah dia pun nak buat keputusan, kita pun nak buat keputusan. Kita kata hari Sabtu ni pergi Kuala Lumpur. Dia kata dah. Sabtu ni nak duduk rumah. Kacau. Dia kena seorang. Ketua maksudnya orang yang boleh buat keputusan. Decision maker. Yang nak buat keputusan, seorang. Kalau sekiranya dua ataupun lebih ramai lagi kelang kabut. Demikian halnya dalam masjid ni dia kena ada seorang tu imam. Tak boleh ada 2-3 orang. Demikian halnya dalam qaryah kita, demikian halnya dalam negeri, demikian dia kena ada seorang. Tuan-tuan tengok Kristian dari segi itu mereka berjaya. Mereka satu dunia ni, mereka ada satu pope duduk di Vatican City. Sebarang keputusan yang melibatkan soal agama Kristian, kalau di kalangan padri-padri bawah ni tak sepakat, pope akan buat keputusan. Bila dia buat keputusan, semua kena ikut. Malaysia tak ada. Orang Islam tak ada. Kita dalam Malaysia ni tak ada satu orang yang boleh jadi macam tu. Dalam Malaysia, dalam dunia ni tak ada satu orang yang boleh jadi macam tu. Bila ada perbalahan, perselingkahan, tak puas hati dan sebagainya di kalangan orang Islam, tak ada satu orang yang boleh buat keputusan. Dia ni kata dia ni kata semua pekat nak boleh buat keputusan. Selaku habis. Dia kena ada, dari segi sistemnya, dia kena ada satu orang yang dia ni menjadi maraja', menjadi rajukkan kepada semua orang Islam dalam dunia. Dan dia ni mesti satu orang yang dihormati. Bukan kerana kuasa yang ada kat dia, bukan. No. Pasal apa? Pasal dia satu tokoh yang dihormati oleh dunia. Kalau ada macam tu, sebarang pertelingkahan, dia ni kata macam tu, kena ikut. Tenang, maka wujud perpaduan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu dekat kita di sini, dia kata kalau sekiranya raja ada ramai, dalam sebuah negeri raja ada ramai, karut habis. Tak boleh, dia kata tak mungkin dapat ditadbir dengan elok tempat-tempat yang berkenaan. Maka demikianlah halnya, dia kata Allah turunkan Quran menjadi hakim. Semua orang last sekali kena rujuk Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu ada canggah pendapat dan sebagainya, last sekali rujuk kepada Allah dan Rasul. Quran dan hadis Nabi yang akan buat keputusan. Bila begitu diputuskan oleh Quran, kalau dah begitu diputuskan oleh hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Cantik, sepakat. Ni bila dah Quran dah kata benda tu, tak boleh ada kawan pergi rongkai pula. Bagi jadi boleh. Dah hadis Nabi habaq terang dan benda tu, tak boleh ada kawan pula boleh pergi overrule hadis pula. Kena pakai dia pula. Maka selagi itulah kita duduk dalam keadaan bubuk Asyura dan pulut Sarawak. Dia tak mahu nak jadi elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, bal atainahum bidzikrihim. Tetapi kami datang akan mereka itu dengan sebutan mereka itu. Tuhan kata kami bagi can dah dekat orang Arab Quraisy ni. Bagi peluang dah dekat mereka ni. Bagi peluang macam mana? Bal atainahum bidzikrihim. Kami dah wakmai kepada mereka ni sebutan mereka. Maksudnya mereka ni dah disebut sebagai umat yang baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hampa ni adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Aku dah bagi peluang dah dekat mereka. Mereka dijadikan umat terbaik. Yakni Quran yang sebut mereka itu. Quran yang angkat mereka ni jadi umat yang terbaik. Quran angkat mereka. Dan kemuliaan mereka itu. Quran yang kata mereka ni mulia. Fahum an zikrihim mu'ridun. Maka mereka itu daripada sebutan ataupun engkau minta akan mereka itu upahan atas engkau, maka mereka itu daripada sebutan mereka itu akan Quran itu berpaling sekaliannya. Walaupun Quran kata mereka ni umat yang baik, tetap peduli. Mereka nak buat perangai yang menyebabkan hilang penghormatan yang Allah bagi dekat mereka. Ini sikap orang Arab Quraisy. Maka tiada ambil fikir padanya. Dia tak ambil iktibar sikit pun ayat Quran yang diturunkan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, am tas'aluhum kharjah. Ataupun engkau minta akan mereka itu upahan atas engkau bawa iman kepada mereka itu, jadi rasul itu. Ataupun hampa tak suka dekat Nabi ni, pasal apa? Pasal dia bila main nak menyampaikan agama, dia kenakan charge pada hampa semua. Adakah kerana tu hampa tak suka kat dia? Adakah kerana tu hampa tak suka kat dia? Hampa nak panggil dia ni, nak minta, ya Rasulullah, minta mai ceramah masjid kami. Ada kata saya kalau nak panggil mau 5 hotel. Ada Nabi sebut macam tu? Quran tanya macam tu. Adakah Nabi tu macam tu? Ni nak minta apa nama
Rasulullah, ya Rasulullah, nak minta mai bagi ceramah Isra Mi'raj kat kami ni. Adakah Nabi kata, bolehlah tapi saya nak pergi jauh ni, kalau boleh 500 saya pergi. Adakah Nabi cakap macam tu? Tak. Orang lah pun kalau jadi ustaz-ustaz, orang nak panggil pergi ceramah, pergi duduk sebut, nak bayar berapa duit ni, tak sabar panggil lah. Tak sabar panggil. Bawa aib pada Islam. Kalau macam tu, kalau kita pergi minta ustaz, nak minta jemput main masjid kami ni, mana ke? Abang ni kami ni, abang belah Johor ke mana ke? Oh, Johor. Kalau nak pergi jauh tu, kalau boleh bagi dalam 500 boleh. Dengar tu kita kata tak apa, Assalamualaikum, balik bang. Tengok. Aib. Dia meletak harga yang tertentu kepada ajaran-ajaran agama. Adakah macam ni kerja dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fakharaju rabbika khair. Maka upah Tuhan engkau itu lebih baik daripada upah mereka itu. Itu dia. Tuhan kata tersebut heran bab-bab ni semua. Yang penting apa? Hang bercakap tentang Quran, tentang hadis Nabi, tiap-tiap kalimah yang terbit keluar tu Allah ganjarkan di hari akhirat esok. Ganjaran yang Allah bagi jauh lebih baik daripada kamu nak dapat atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Tuhan yang sebaik-baik Tuhan yang memberi rezeki. Tak ada kan Tuhan. Tak ada orang boleh bagi rezeki macam mana Tuhan duk bagi rezeki dekat manusia ni. Tak ada. Kalau Allah dah tarik rezeki yang Allah nak bagi kat dia. Allah tarik rezeki bukan maksudnya Allah potong dia tak dapat duit. Tak. Allah tarik rezeki. Duit ada berjuta-juta dalam bank pun minum air sejuk pun tak lalu. Rezeki dah kena tarik. Allah tarik rezeki. Duit ada berjuta-juta pun tak sah buat masak apa dah. Tak ada selera nak makan. Bagilah sup giabok gabak tak boleh pergi. Macam-macam lah dia kan. Sup giabok tu. Boleh buat sup orang yang giabok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau hang ni masa sehat dulu, tak boleh nampak tulis giabok sikit hang monti kedai pomen. Kan? Dia tengok giabok dia duk ingat sup. Sup giabok singgah kedai pomen. Walaupun hang atas dunia dulu dengan sup giabok ni cukup syok. Tapi bila Allah tarik rezeki, tak tahu awak tak masak, tak tahu bagi bau sedap macam mana, buhlah mulut sekancak, muntah. Rezeki Tuhan tarik lah. Tidak ada manusia, tidak ada satu kuasa dalam dunia ni yang boleh bagi rezeki kepada manusia macam mana Allah duk bagi. Tak ada, dia kata. Pasal apa? Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Tuhan, sebaik-baik Tuhan yang bagi rezeki. Yakni kafir Mekah tidak mau beriman dengan Muhammad itu. Bukan kerana minta upah. Hanya kerana bantah sahaja. Tiada jalan lain lagi. Ni yang kata kafir Quraisy ni. Bukan mereka marah dekat Nabi ni kerana Nabi ni jahat. Kerana Nabi ni duk minta duit mereka. Dah. Tak ada sebab. Mereka bantah, mereka tak mau ikut Nabi ni kerana bantah saja. Macam tu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Dan bahawasanya engkau, wahai Muhammad, sungguh engkau seru mereka itu kepada jalan yang betul, agama Islam. Tuhan bagi satu endorsement. Tuhan endorse Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, engkau seru manusia kepada jalan lurus. Ni yang kata Nabi Muhammad. Tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan, apa kepentingan pun tak ada. Dia bukan nak cari pengaruh, dia bukan nak cari penyokong, dia bukan nak suruh orang sanjung dia. Tak ada. Yang ni semua tak ada dalam ingatan dia. Dia buat kerja ni semata-mata kerana nak bawa manusia ila siratin mustaqim, kepada jalan lurus. Yang tu aja yang Nabi Muhammad nak daripada manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bahawa engkau itu ya Muhammad, sungguh engkau seru mereka kepada jalan agama yang lurus. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah 'anis sirati lanakibun. Dan bahawa segala mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat itu daripada jalan yang betul, simpang mereka itu. Itu dia kata. Orang kalau dia tak beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, dia simpang. Dia tak tahan dengan Islam ni. Dia rasa Islam menyusah dia. Bila dia mula dok rasa Islam ni menyusah dia, dia mula nak masuk simpang lain. Bila dia masuk simpang lain, dia tergelincir daripada jalan Islam. Yang ni orang yang tidak percaya dengan bangkit kubur. Orang macam ni. Bila orang duk cakap tentang soal dalam kubur nanti ada cerita macam tu, macam ni dan sebagainya, dia ferah. Dia kata apa ni? Dia kata macam mana orang Islam nak maju? Dia kata kalau duk cerita pasal kubur aja. Dia fikir macam tu.
Dia tak tahu cerita kubur tu nak bagi orang Islam maju. Bila orang Islam ni dia dengar cerita kubur, cerita tu memberi kesan pada dia. Kalau dia satu orang pekerja, dia pekerja yang lurus, yang amanah. Pasal apa? Pasal dia takut Allah, dia takut dia kena azab dalam kubur. Dia tak nampak kaitan tu. Dia duk nampak kata bila main masjid cerita pasal kubur, cerita pasal azab, cerita pasal neraka. Dia kata cerita-cerita ni menyebabkan orang Islam mundur. Dia silap. Cerita ni lah nak menyebabkan Islam jadi maju. Kalau buka syarikat, tak ada orang yang akan buat khianat dalam syarikat tu. Pasal apa? Pasal semua orang takut pada Allah. Manusia kalau tidak dibekalkan dengan ketakutan kepada Allah, dengan takwa kepada Allah, buka syarikat apa pun nak. Rasuah ni daripada buka pejabat pagi sampai tutup pukul 4, duk terima rasuah. Pasal apa? Pasal dia tak dibina. Diri dia tidak dibina supaya takut kepada Allah. Maka dengan kerana tak takut pada Allah, dia tengok benda dosa ni menyelerakan. Ini kaitan Islam dengan kemajuan. Kalau tidak semayang, tidak disebut hayya alal falah. Mai kita menuju kepada kejayaan. Islam tidak akan syariatkan azan dalam lafaz yang macam tu. Kalau sekiranya Islam tidak membawa kepada kejayaan. Tapi manusia, oleh kerana kedangkalan dia, oleh kerana dia tak faham Islam, maka dia berbahas tentang Islam. Allah kata, وَمَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Dan manusia ni, dia akan bantah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan, dia ni tak erti apa. بِغَيْرِ عِلْمٍ, tanpa ilmu. Dia pergi nak bahas tentang Tuhan. Islam ni susah, menyusahkan, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Dia bercakap tu bighairi ilmin. Tuhan kata dia sebenarnya tak ada ilmu. Wala hudan wala kitabim munir. Dan dia tidak ada petunjuk daripada Allah. Dan dia tak merujuk kepada Quran, kitab yang munir, kitab yang membawa cahaya. Dia tak rujuk kepada benda ni, yujadilu fillah. Dia bantah Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, orang hak macam ni, dia akan simpang daripada jalan kebenaran. Yakni orang yang tak percaya bangkit kubur. Dan tidak percaya kepada pahala dan seksa. Dia tak percaya benda ni. Apa pahala-pahala, dosa-dosa apa? Dia kata, aku tak pernah tengok pahala dengan dosa. Syurga, neraka, tak percaya. Sesudah habang, syurga, neraka apa tak ada. Dia kata, nak tengok syurga? Jom aku nak buat hampir Phuket. Dia kata, Phuket tu syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk rajin, duk bergaul, bergerak dalam masyarakat, dengar cakap-cakap macam ni, dengar. Dia buat main-main sungguh dengan agama. Dia boleh sembang di kedai kopi, duk kena roti canai sekeping tu, dia boleh duk sembang tu, dia bercakap tu, kita dengar. Dia tak heran, dia tak takut kepada Tuhan, maka dia bercakap macam tu. Dia nampak kita main saja, dia pedarah-pedarah lagi nak bagi kita dengar sama. Dia mencabar sampai macam tu. Kita bukan nak pergi buat apa kat dia. Kita tak buat apa kat dia. Cuma kita minta dalam hati kita, minta ya Allah bagi petunjuk dekat dia. Yang tu aja. Lebih pada tu atas Tuhan lah. Kalau Tuhan marah sungguh dengan apa yang dia cakap ni, esok Tuhan tahulah apa yang sesuai untuk dibalas pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata simpang daripada agama Islam. Orang hak jenis tak percaya kepada bangkit kubur, tak percaya dengan pahala dosa, tidak percaya syurga, neraka dan sebagainya, dia kata mereka ni simpang daripada agama Islam. Kerana percaya akhirat itu satu rukun daripada rukun iman. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhur lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Dan jika kami rahmat akan mereka itu, dan kami buka barang yang ada dengan mereka itu daripada kesakitan, nescaya berpanjangan mereka itu pada dalalah kufur mereka itu. Tuhan kata kadang-kadang mereka ni bila ditimpa kesusahan, kadang-kadang tak mau nak lepas mereka, biar mereka duduk dalam susah, biar pergi kat mereka. Pasal apa? Kalau kita angkat kesusahan tu pada mereka, mereka lagi sesat. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata, walau rahimnahum, kalaulah kami ni nak bagi rahmat dekat mereka. Wa kashafna ma bihim min dhurrin, kalaulah kami ni nak angkat kemudaratan yang menimpa mereka ni. Lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ni akan semakin-makin lagi sesat di dalam kesesatan mereka ni. Ayat ni turun, pasal nak cerita orang kafir Quraisy di Mekah. Mereka pernah diuji oleh Tuhan dengan kelaparan.
Mereka lapang. Pasal apa? Pasal makanan yang mereka duk ambil. Orang Mekah, tuan-tuan. Mekah ni dia bukan ada apa. Mekah ni tak ada apa. Tuan-tuan pergi Mekah kan. Pergi Mekah dia orang tengok. Kok korma tak ada. Ada ni belah Madinah, belah apa ni ada. Di Mekah bukan ada apa. Kosong ni. Pasir batu aja dulu. Kemudian Kaabah dibina di tengah-tengah lembah tu. Dia duduk tengah lembah. Tak ada apa. Di Mekah ni dia tidak ada satu hasil pertanian. Tak ada di Mekah. Maka semua makanan penduduk Mekah pada masa ni ambil daripada Yaman. Yaman buat mai. Allah Subhanahu wa taala saja nak test depa sekali, Allah Subhanahu wa taala takdirkan makanan daripada Yaman tak sampai dekat depa atas sebab-sebab yang tertentu. Bila tak mai makan habis. Tentu sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi Mekah, depa tak ada sistem pancung pai ayam macam kita PBA apa Jabatan Bekalan Ayam, tak ada. Lori tangki lebih hantar ayam di hotel-hotel apa semua ni. Atas jalan ni lori tangki ni pemandangan biasa. Pergi balik lori tangki ayam. Pernah dicuba. Saudi pernah cuba nak buat sistem pai ayam apa, nak buat lagu macam mana Malaysia ada sistem ayam apa semua ni. Tak boleh buat. Tak tahu pasal apa. Istana Raja atas Jabal Qubis, duduk di masjid tu, duduk di Masjidil Haram tu, nampak Istana Raja megah duduk atas Jabal Qubis. Istana tu Raja pernah minta supaya buat satu sistem buat naik ayam daripada Bi'ru Zamzam, daripada Telaga Zamzam ni, bawa sedut ayam daripada Telaga Zamzam supply keseluruhan Istana Jabal Qubis. Sampai hari ni tak boleh buat. Sampai hari ni tak boleh buat. Jurutera ni mati akal dah. Tambah kekuatan apa nama mesin ni, enjin nak pam ayak naik ni, tambah tak naik, tambah tak naik, tambah tak naik. Akhirnya dia pergi surrender depan raja, dia kata mati akal dah, tak boleh buat, dia kata. Sehinggalah akhirnya majlis ulama menasihatkan raja, dia kata kalau macam ni lebih kepada Allah tak izin untuk buat benda macam ni. Dia nak jadi lagu orang lain, dia tak boleh istana raja istimewa daripada tempat-tempat lain. Allah tak izin, dia kata. Dia bila dengar nasihat macam tu dia pakai. Kena pakai lah, yang tak boleh nak buat macam mana. Kalau tak orang pakai pun tak boleh, kena pakai juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang ada di bumi Makkah. Allah test mereka, makanan tak main. Lapar, tak ada benda nak makan, lapar, kelaparan habis. Semua musyrikin yang ada di Mekah ni. Allah kata, kalaulah tidak kerana rahmat kami, nak biar mereka ni kekal dalam kelaparan tu. Pasal apa? Tuhan kata, kalau kami bagi rahmat, makanan mai balik, mai makanan tu sombong balik. Tak dapat pengajaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Dan sungguh telah kami ambil mereka itu dengan azab kelaparan. Betul, kita abang kata. Sungguh Tuhan kata kami dah test dah mereka ni dengan azab lapang. Maka tiada berubah perangai mereka itu daripada kufur kepada Islam. Duduk lagu tu. Tak sah main apa lah. Tak ambil pengajaran, tak ambil yang akibat. Dan tiada tadarru', yakni tiada bersungguh-sungguh gemak kepada Allah dengan permintaan doa. Tak ada. Kut kata kena susah nak angkat tangan minta kat Tuhan, tak ada. Bantah sungguhlah. Manusia ni tuan-tuan, masa sihat sombong. Tapi bila kena mudarat, sakit, macam-macam Tuhan bagi ni, kau ingat Tuhan nenang. Tak tahu apa-apa atau telefon Ustaz minta maaf nak tanya ni mayang ajak guna tu. Kau ingat Tuhan nenang. Waktu sihat mayang ajak, mayang waktu pun tak buat. Bila dia mai sakit macam ni, Tuhan abang kata dalam kepala ni ada kanser otak pula bunyi. Allah dengar-dengar macam tu, doktor pula lagu dua boleh kepala pula. Doktor pula dua balik kepala. Dia kata, saya abang pun kurang lah. Dia kata, encik kena tabah. Saya kata, saya lebih suka berterus terang. Dia bunyi lain macam. Kan? Encik sebenarnya ada barah otak. Dia kata, kanser otak. Dengar-dengar kecok muka dah. Jadi, setakat ni dia kata, saya abang terus terang lah. Kalau tahap penyakit encik ni, kronik lah dia kata, setakat ni tak ada ubat. Dengar-dengar macam tu ni duduk teringat habis ustaz mana main mengajar masjid aku. Nak tanya semua yang hajat lagu mana. Masa tu terantuk baru tengah dah. Ni hak kata manusia ni lagu ni lah. Sehat. Allah takdirkan sehat. Sehat tak mayang pula. Bukan tak mayang hajat. Tak mayang fardu pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan tahu. Dia buat kita.
Kita ni Tuhan buat, maka Tuhan tahu PL perangai kita, kehendak kemahuan yang ada dalam diri kita, baik buruk yang ada kat kita, Tuhan tahu belaka. Dan Tuhan cerita benda ni dalam Quran. Dengan tujuan supaya manusia bila baca Quran, oh dia kata Tuhan tahu rupanya perangai buruk aku ni. Maka ubah bagi jadi orang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mereka ni dia kata tidak gemar kepada minta, yang ni minta doa kepada Allah, kerana orang yang minta kepada Allah itu alamat iman. Saya kata tuan-tuan, doa ni disuruh kita minta, disuruh. Maka orang yang habis-habis semayang ambil sejadah punggai tak doa, ini orang sombong dengan Tuhan. Dia nak tunjuk dia sombong dengan Tuhan, dia tak kena minta apa kat Tuhan. Tak boleh. Walaupun Allah bagi dekat kita dari segi rezeki RM2, Tuhan bagi cukup kat kita. Dari segi nikmat kesihatan, Tuhan bagi cukup dekat kita. Segala benda Tuhan bagi dekat kita. Namun doa tetap kena minta. Setidak-tidaknya minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setidak-tidak doa. Minta, ya Allah bagilah atas dunia ni aku dapat kebaikan, akhirat aku dapat kebaikan. Minta aku jauh daripada api neraka. Hak tu bercukup dah. Jangan tak minta langsung dekat Tuhan, kerana itu tidak menunjukkan dia ada iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin idza hum fihi mubsirun. Tak betul kot ayat tu. Asal betul dia putus asa. Mublisun kot yang tu. Kalau siapa ada Quran tolong cek dia. Kalau tak silap dia. Mublisun tak betul. Mublisun kot. Tuan boleh cek balik dalam Quran. Saya pun tak apa-apa pasti. Hatta iza fatahna alaihim baban za azabin syadid iza hum fihi mublisun. Kalau tak silap tuan balik cek balik. Saya tak pasti. Tapi kalau tengok terjemahan dia, sehingga apabila kami buka atas mereka itu akan pintu yang empunya azab. Sampai peringkat kami buka pintu azab dengan bunuh pada perang Badar. Bila berlaku perang Badar, ramai pemimpin-pemimpin Quraisy mati. Tiba-tiba mereka itu padanya putus asa daripada tiap-tiap kebajikan. Bila dah kena macam tu, dah terantuk baru tengadah, baru nak ingat Tuhan. Itu maksud dia. Mublisun kalau tak silap. Mublisun. Tuan-tuan tolong betul. Ataupun balik semak dulu. Mublisun. Begitu. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu. Lepas ni dia sambung, wa huwa allazi ansha'a lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Lepas ni dia nak cerita Allah bagi dekat kita macam-macam. Dia bagi pendengaran, dia bagi penglihatan, dia bagi hati yang boleh, yang ada perasaan dan sebagainya. Allah bagi segala-gala dekat kita. Tapi malangnya tak ramai orang yang syukur atas pemberian Tuhan. Wallahu a'lam. Kalau ada Quran tolong cek tak bagi puas hati pun, saya mengkelan bila tu. Mublisun betul tolong betul. Jadi muktamad mublisun, mim ba lam. Sebelum sin tu ada lam tu. Mublisun. Mublisun. Betul